Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan tengok subtopik 5.2 iaitu taburan binomial. Okey, dia adalah sambungan kepada pemboleh ubah rawak diskrit yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, yang pertama kita akan menjelaskan maksud taburan binomial dan yang kedua kita akan menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Okey, macam minggu lepas kita dah tentukan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak dengan menggunakan gambar rajah pokok kan. So untuk hari ini tak ada gambar rajah pokok, dia lebih mudah untuk kita buat sebab hanya menggunakan formula. Dan yang ketiga, kita nak mentafsir maklumat, kita nak membina jadual dan juga melukis graf taburan binomial. Sama je macam yang minggu lepas kita dah buat jadual, dan juga kita nak lukis graf taburan. Graf yang macam cacak-cacak tu kan. Dan yang terakhir ni yang baru sikit, dalam minggu lepas tak ada. Yang keempat ni kita nak menentukan dan menerangkan nilai mean, variance dan sisihan piawai bagi suatu taburan binomial. Okey, apa maksud taburan binomial? Okey, taburan binomial ni dia adalah taburan kebarangkalian bagi pemboleh rawak binomial. Binomial ni dia datang daripada perkataan Bernoulli. Bernoulli tu maksudnya ada dua outcome sahaja. Ada dua kebarangkalian, dua situasi sahaja yang akan muncul. Okey, yang ni maksud dia hanya terdapat dua kesudahan sahaja yang mungkin, iaitu kejayaan atau kegagalan. Rosak tak rosak. Boleh tak boleh. Jadi binomial ni hanya ada dua sahaja. Okey, kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Okey, dia macam macam contohnya kita belajar pusingan pertama. Okey, pusingan pertama kejayaan dia ialah 0.3. Pusingan kedua pun mesti kejayaan dia pun 0.3. Dia mesti sama je, dia tak boleh berubah. Okey, jika kebarangkalian kejayaan diberikan oleh P, okey, kejayaan biasanya P, maka kebarangkalian kegagalan ialah 1 tolak P lah. Maksudnya kalau 0.2, P 0.2 maksudnya satu lagi kebarangkalian kegagalan iaitu Q. Kita akan gunakan Q iaitu 0.2 jadi 0.8. Okey, dan yang ini cikgu dah cakap tadi, dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, dengan 0 mewakili kegagalan dan 1 mewakili kejayaan. Okey, tengok contoh 6. Adakah ini taburan binomial? Jelaskan. Okey, jadi taburan ni, kalau awak tengok penyelesaian dia, ini mempunyai 3 kesudahan. 1, menang, seri, kalah. Jadi, kalau 3 kesudahan, jadi maksudnya ini bukan taburan binomial sebab taburan binomial dia hanya ada 2 kesudahan sahaja. Okay, kalau contoh 7, sebuah rak mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia 3. Okay, so ini pun bukan taburan binomial. Okay, sebab kebarangkalian kejayaan dia tak sama dalam setiap percubaan sebab buku tersebut tidak dikembalikan. Jadi buku tu semakin lama semakin berkurangan. Jadi kebarangkalian ni pun berbeza bagi setiap percubaan. Jadi maksudnya ini pun bukan taburan binomial. Okey, ini adalah slide minggu lepas. Ni slide minggu lepas tapi cikgu nak tunjukkan kaitan dia dengan topik pada hari ini sebab dia adalah benda yang sama sahaja. Okey, ni buku tab muka surat 150. Okey. Ni yang sekolah berasrama penuh tu. 59% daripada calon peperiksaan lulus semua mata pelajaran. Okey, 4 orang dipilih secara rawak. So maksudnya kalau 4 orang, jadi X tu ialah 0, 1, 2, 3, 4 lah. 0 hingga 4. Mungkin 0 semua tak ada lulus ataupun keempat-empatnya adalah lulus. Okey, so mesti mention dulu A lulus semua mata pelajaran dengan kebarangkalian A adalah 0.59 ni. Okey, B ialah gagal sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. So B ialah 0.41. Okey, so cikgu buatlah rajah pokok macam minggu lepas. Okey, so ni murid pertama. Okay, kemudian murid kedua, okay, murid ketiga,
murid keempat. Okey, so ini adalah kesudahan dia. Cikgu listkan untuk 4 orang murid bagi setiap outcome, setiap kemungkinan, setiap kesudahan lah. Okey, so cikgu kira. Ni minggu lepas cikgu dah buat kan? Cikgu kira PX sama dengan kosong. Kosong ni. Semua B. Maksudnya tak ada A. So ni 0.4104. So inilah. So kemudian cikgu kira untuk X sama dengan 1. Ni kira mana X yang ada 1. So 1, 2, 3, 4. Okey, so darab dengan 4. So dapat ini. So PX sama dengan 2. Kira mana A ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. So 0.59 kuasa 2 darab 0.41 kuasa 2 darab 6 lah sebab ada 6. Okey, kemudian X 3. So A ada 3. Mana A ada 3? Kira 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. So darab 4. Dan PX sama dengan 4. Maksudnya keempat-empatnya berjaya ni. Ada ni je. Satu je. A. Yang pertama sahaja. So dapatlah ini. So ini kita dah belajar kira minggu lepas dengan menggunakan gambar rajah pokok. So kalau untuk hari ini taburan binomial, kita akan menggunakan rumus taburan binomial. Okey, ini adalah yang kita buat. Ni jadual yang cikgu buat, cikgu letak balik kat sini. Nak tengok sama tak kalau kita gunakan rumus taburan binomial. Okey, apa formula taburan binomial? Okey, ni PX sama dengan R. R ni ialah outcome dia lah. R mungkin 0, 1, 2, 3, 4. Okey, ni kita dah belajar dalam minggu topik sebelum ni, permutation and combination. So N ialah semua. Semua ialah 4 kan? 4 orang murid. So C, okey, combination gabungan R. R maksudnya kalau kes yang pertama kosong lah. Okey, P ialah pemboleh ubah dia untuk peristiwa yang berjaya iaitu 0.59. Manakala Q ialah pemboleh ubah yang lagi satu lah iaitu 0.41. So P kuasa dengan R, Q kuasa dengan N tolak R. Okey, so kita cuba check sama tak macam yang kita kira dengan gambar rajah pokok ni. Okey, untuk R sama dengan 0. Okey, so 4 C 0. 0.59 kuasa 0. 0.41 kuasa 4. Sebab ini adalah kuasa R. Ini kuasa N tolak R. So 4 tolak 0 dapat 4. So kita kira, kita akan dapat, tekan je kalkulator awak akan dapat 0.028626. So sama je. Okey, so try tengok kalau 1. Try tengok kalau 1 pun dapat sama macam yang kita kira gambar rajah rawak. Okey, menggunakan gambar rajah pokok. Kalau 2, okey, kira kalau 2 pun sama je. Kalau 3, okey, kalau tengok 3, kita ubahkan je kat sini 3, sini 3, sini 4 tolak 3 iaitu 1. Okey, pun kita akan dapat sama macam kira pakai gambar rajah pokok. Dan yang terakhir 4. 4C4, 0.59 kuasa 4, 0.41 ni kuasa 0 lah. Sebab 4 tolak 4 sama dengan 0. Okay, awak akan dapat sama macam gambar rajah pokok. Jadi sebenarnya, ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Kita menggunakan kaedah rumus taburan binomial, kita akan dapat benda yang sama. Okey, seterusnya kita tengok latihan buku kerja muka surat 107. Okey, kalau dalam muka surat 107, soalan yang pertama, di Seremban kebarangkalian suatu hari hujan ialah 1/5. 1/5 kalau kita tekan kalkulator sama juga dengan berapa? 0.2. Okey, so 1/5 0.2. Carikan kebarangkalian dalam seminggu ia akan hujan. So seminggu ialah 7 hari. So untuk A, tepat 4 hari. Tepat maksudnya 4 hari hujan. So, okey, cikgu tunjukkan. Okey, kalau untuk taburan binomial, kita akan gunakan X. Okey, ni tanda berkurang sama dengan lah. Okey, binomial 7 ni sebab seminggu. So 7 hari ni adalah nilai N. Okey, 0.2. 0.2 ni ialah nilai P. Okey, so N sama dengan 7. Okey, P ialah 0.2. Okey, manakala lagi satu nilai yang perlu kita tahu ialah Q. Okey, Q macam mana nak dapat Q? 1 akan tolak dengan 0.2. Okey, so Q 0.8. Okey, so untuk soalan A, tepat 4 hari. Maksudnya X sama dengan, kita nak cari X sama dengan 4. P ialah kebarangkalian
X sama dengan 4. Okey, so sama dengan okey 7C4. Okey, sebab 7 and dia. Okey, kemudian 0.2 kuasa 4 ada kat sini. Okey, kemudian 0.8 kuasa 3 sebab ni adalah 3 ni kita dapat daripada 7 tolak 4. Okey, kalau nak double check awak tengok. Dia mesti yang baris atas ni, okey 3, 4, jumlah dia mesti sama dengan kat depan. So 3, 4, okey 7. So kalau tekan kalkulator, okey kalau awak tekan kalkulator, awak boleh tekan dalam kurungan semua ni. So maksudnya kurungan, tekan direct je, kurungan semua. Okey, so akan dapat, bila tekan kalkulator akan dapat 0.02867. Ingat, jawapan mesti dalam 4 angka bererti. Sebab tu cikgu ambil 2867. Sebab kalau angka bererti, untuk perpuluhan, kita akan ambil nilai yang selepas sifar. Okay, kat belakang ni. So 4 nombor selepas sifar. Sebab kosong ni kita tak kira. Sifar yang pertama selepas titik perpuluhan ni tak dikira sebagai angka bererti. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B kurang daripada 2 hari. Okey, so maksud kita mencari PX kurang daripada 2. Okey, hari hujan kurang daripada 2. X kurang daripada 2. Okey, so sama dengan kalau kurang daripada 2 bermaksud hanya ada 2 kebarangkalian sahaja. Iaitu mungkin pertama PX sama dengan kosong. Tak ada hari hujan pun dalam tempoh seminggu. Okey, dan tambahkan dengan PX sama dengan 1. Maksudnya kalau PX kurang daripada 2, maksudnya ada 2 sahaja. 1 memang langsung tak hujan ataupun tambahkan dengan mungkin 1 hari hujan sahaja. Okey, so buat satu persatu. Okey, untuk X kita selesaikan dulu untuk X sama dengan kosong. Okey, so ini adalah untuk X sama dengan kosong. 7C kosong, 0.2 kosong, 0.8 kuasa 7. Okey, tambahkan dengan, okey, barulah further untuk kebarangkalian yang kedua iaitu X sama dengan 1. So 7C1, 0.2 kuasa 1, 0.8 kuasa 6. Okey, so awak boleh tekan direct sahaja. Okey, awak boleh tekan direct sahaja kalkulator awak daripada depan sampai belakang. Tapi pastikan jangan berlaku kecuaian. So awak akan dapat jawapan 0.5767. Okey, untuk C dia kata lebih daripada 5 hari. Okey, lebih daripada 5 hari maksudnya PX lebih daripada 5. Okey, so kalau lebih daripada 5, 5 ni tak termasuk. Jadi maksudnya kita akan start dengan PX sama dengan 6 tambah dengan PX sama dengan 7. So sama macam yang atas, kita selesaikan satu persatu. Mula-mula ini adalah yang pertama ni untuk 6, kebarangkalian 6 hari hujan dan tambahkan dengan kebarangkalian setiap hari hujan iaitu X sama dengan 7. Okay, awak boleh tekan kalkulator direct, so akan dapat jawapan dia 0.0003712. Ingat, mesti 4 angka bererti. So kosong kat 3 kat depan ni tidak dikira. Mesti bagi 4 nombor ya selepas kosong. Okey, untuk soalan D. D setiap hari. Maksudnya setiap hari, 7 hari semua hujan kan. So kita sedang mencari kebarangkalian PX sama dengan 7. So kalau PX sama dengan 7, ni direct je lah. 7C7, 0.2 kuasa 7 dan 0.8 kuasa 0. Direct tekan kalkulator akan dapat 0.00001280. Okey, dan soalan yang terakhir, E. Sekurang-kurangnya 2 hari. Sekurang-kurangnya, at least, paling sikit 2 hari. So kita mencari kebarangkalian PX lebih besar ataupun sama dengan 2. So kalau awak nak buat dengan macam kaedah soalan B dan C ni, akan banyak sangat jalan kerja sebab nanti awak kena kira X start dengan 2. PX sama dengan 2, tambah 3, tambah 4, tambah yang kelima. So banyak sangat jalan kerja. Jadi cikgu lebih suka kalau kita menggunakan, okey, anda katalah cikgu lukiskan satu garis. Ini adalah satu kebarangkalian lah. Kita start dengan kosong. Okey, 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6 dan terakhir 7. Okey, so kita tahu kebarangkalian untuk semua ni mesti sama dengan 1. So PX lebih besar daripada 2 ataupun sama dengan 2, maksudnya daripada sini ke atas ke depan. Jadi salah satu kaedah lagi ialah kita boleh gunakan 1, kita tolakkan dengan yang ni yang tak dikira ni.
iaitu ni yang susah ni, yang nak tambah semua kan. So benda ni sebenarnya sama juga kalau kita gunakan satu tolak dengan ni berapa yang tak dikira, iaitu tolak dengan kosong, Px sama dengan kosong, tolak dengan Px sama dengan 1. Px sama dengan 2 tak boleh sebab 2 ni termasuk. So benda ni yang panjang ni, banyak step ni kita boleh simplekan macam ni. Okey, jadi boleh terus selesaikan, terus tekan kalkulator awak. So awak akan dapat 0.4233. Sebenarnya 1 tolak dengan B lah. B ni awak dah dapat sebenarnya, 0 dengan 1 kan. Okey. So ini adalah kaedah mudah untuk meringkaskan jalan kerja. Okey, seterusnya ini adalah soalan buku teks muka surat 157. So, soalan ni, soalan menyatakan pada tahun 2019, anggaran bilangan penduduk Malaysia ialah 32.6 juta. Okey, kemudian dalam satu kajian yang dilakukan, didapati bahawa lebih kurang 57% daripada rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar. Okey, so daripada maklumat ni kita tahu 57% ni adalah menggunakan telefon pintar. Okey, satu sampel terdiri daripada 8 orang. So kita tahu N, ni N yang 57% tadi itu adalah P. Okey, cari kebarangkalian bahawa 6 orang menggunakan telefon pintar. Okey, so kita tahu N sama dengan 8. Okey, kemudian P, sebab dia nak menggunakan telefon pintar. Jadi P adalah kebarangkalian dia lah, 57% ni tukarkan kepada bentuk perpuluhan 0.57. Okey, lagi satu kebarangkalian, ini adalah kebarangkalian yang tidak menggunakan telefon pintar, iaitu 0.43. Ingat ya, mesti ada. Yang warna merah ni kena ada. Nyatakan X binomial, taburan binomial. N adalah 8 dan P adalah 0.57. Okey, untuk A, 6 orang menggunakan telefon pintar. Okey, so ini senanglah. Ni direct. Jadi Px sama dengan 6. Okey, so masukkan dalam formula dia sahaja. 8C6, 0.57 kuasa 6, 0.43 kuasa 2. So ni direct, tekan je kalkulator, terus akan dapat 0.1776. Okey, manakala soalan B, tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Tidak lebih. Tidak lebih maksudnya Px kurang daripada 2. Px kurang daripada 2. Tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Jadi maksudnya kalau ni adalah Px sama dengan 0, tambah Px sama dengan 1, tambah Px sama dengan 2. Jadi, so buat satu persatu, ni untuk 0. Ni untuk yang kedua 1 dan ni untuk yang kedua, Px sama dengan 2. Tekan direct je kalkulator dari awal sampai akhir, kita akan dapat 0.07107. Okey, sedikit tips bagaimana kita nak tahu kurang ke apa kan, ada tanda sama dengan atau tak. Kalau soalan kata kurang, kalau just kurang, maksudnya kurang je lah. Okey. Tapi kalau dia kata tidak lebih, ada perkataan tidak kat situ. Okey, tidak lebih, ada perkataan tidak. Itu bermaksud 2, tidak lebih, itu maksud ada simbol sama dengan. Sama juga kalau macam dia kata selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya ni adalah, pasanganlah kepada sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 2, macam soalan tadi. So kalau selebih-lebihnya pun ada tanda sama dengan. Itu cara nak bezakan penggunaan ada tanda sama dengan ataupun tak ada sama dengan. Okey, so ini adalah soalan buku teks muka surat 160, soalan nombor 4. Okey, didapati bahawa kebarangkalian sebuah kilang elektronik menghasilkan mesej cetak yang kurang memuaskan ialah 0.05. So ini ialah P lah, kurang memuaskan. 5 buah mesin cetak dipilih. 5 buah mesin cetak dipilih, maksudnya ini adalah nilai N. Okey, so kita keluarkan dahulu maklumat dia. So ini adalah X. Okey, X taburan binomial dengan N sama dengan 5. Okey, dan juga 0.05 adalah nilai P. Okey, so maksudnya nilai Q ialah 0.97.
5. Sebab jumlah P dan Q mesti sama dengan 1. Okey, so yang pertama soalan A dia suruh bina jadual taburan. So, R ialah sama dengan, sebab dia 5, so kita akan start 0 hingga 5. So, kita start dengan 0. Ini adalah formula dia. So, sebenarnya, ni kita akan buat satu persatu lah. Macamlah kaedah pemboleh ubah rawat diskrit pada minggu lepas. Okey, so ini kena buat satu persatu. Untuk 1, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 3. Okey, so ini. Okey, ini adalah ini adalah jadual. Soalan kedua, dia juga meminta awak melukiskan graf. Okey, so sama. Melukiskan graf, ini adalah paksi Y adalah kebarangkalian dia. Paksi X ialah nilai kebarangkalian kemungkinan dia lah. Itu 0 hingga 5. So ini adalah nilai dia. Untuk 3, 4, 5 ni, kita dah tak boleh nak bina graf sebenarnya. Sebab nilai dia, kalau kita tahu nilai 2 kotak kecil ni bersamaan dengan 1 kotak satu kotak yang kecil ni nilai dia adalah bersamaan dengan 0.02. Tapi nilai untuk nilai kebarangkalian 3, 4 dan 5 ni terlampau kecil. So kita tak boleh nak membina nilai pada graf ni. So memadai dengan nilai 0, 1 dan 2. Okey, soalan B daripada jadual atau graf. Ingat ya, awak kena highlight kan. Soalan ni dia kata daripada jadual atau graf. Jadi jangan gunakan formula. Okey, dia kata cari kebarangkalian bahawa tepat 2 buah mesin cetak kurang memuaskan. Okey, so B1, PX sama dengan 2. So terus tengoklah PX sama dengan 2 ini. Tapi jawapan akhir tinggalkan dalam bentuk 4 angka bererti. So 0.021443. Yang kedua ialah lebih daripada sebuah mesin cetak kurang memuaskan. Lebih daripada. So PX lebih besar daripada 1. Okay, maksudnya sekarang ni lebih besar daripada 1, kita akan start dengan 2 tambah dengan 3 tambah dengan X kuat 4. So kena tambahkan semua kat sini. Sebab kita tak boleh gunakan formula, kita just direct terus tambahkan nilai-nilai daripada jadual yang kita perolehi. So kita akan dapat jawapan sama dengan 0.02259. Okey, cikgu sambung dengan soalan buku teks muka surat 157. Okey, diberi satu pemboleh ubah rawak N sama dengan binomial, taburan binomial dengan N 0.65. 0.65 ni adalah P lah. Okey, soalan A, cari nilai N jika kebarangkalian X sama dengan N sama dengan 0.0319. Okey, so kita keluarkan dahulu maklumat dia, taburan iaitu yang diberi X, taburan binomial dengan N 0.65. Okey, so kita tahu nilai P ialah 0.65, nilai Q ialah 0.35 dan nilai N adalah nilai yang hendak kita cari. Okey, so A, kita keluarkan dahululah daripada soalan. Okey, PX sama dengan N. Okey, ni kan PX sama dengan N. Okey, keluarkan dulu dalam formula, dalam bentuk formula. So, NCN 0.65 kuasa N, 0.35 kuasa kosong. Sebab N tolak N kan, kosong lah. So, daripada maklumat soalan, okay, nilai ni sama dengan 0.0319. Okey, so kat sini, kalau tekan kalkulator NCN, maksudnya ada 5 contohlah, ada 5 murid nak pilih 5. Berapakah cara dia? So, memang tak ada cara lain, hanya ada satu cara sahaja. Semua murid tersebut akan dipilih kan. So, kalau awak tak percaya, cikgu awak tekanlah kalkulator awak. 5, C, 5 juga. 1. Awak akan dapat nilai, ni ialah 1. Ni. Tak kisahlah, kalau nilai N dengan N sama, nilai dia adalah 1. Okey, so yang kedua 0.65 kuasa N. Okey, yang kat belakang ni 0.35 kuasa kosong. Jadi kita tahu apa-apa nilai, kalau kuasa kosong, nilainya ialah 1. Apa-apa nombor, apa-apa pemboleh ubah, kuasa kosong ialah 1. Okey, so dia dah membentuk satu persamaan di sini. Okey, so bagaimana kita nak, okey, cikgu tukar, macam mana nak cari nilai N? Okey, cikgu tambahkan log di hadapan juga di belakang persamaan.
So kat sini hukum log N bawa kat depan. Cikgu tambahkan log 0.65. Jadi kat belakang pun cikgu kena tambahkan log 0.0319. Okey, so macam mana nak cari N? Okey, nak cari N, log 0.0319, okey, bawakan log 0.65 ke sini, dia akan jadi bahagi. Okey, so bila tekan kalkulator, tekan direct je ya, takut berlaku kesalahan. So kita akan dapat N sama dengan 8. Okey. Soalan yang kedua, B, berdasarkan jawapan, cari PX lebih besar daripada 2. Okey, so PX lebih besar daripada 2 bermaksud 3 tambah 4 tambah PX sama dengan 5 sampailah 8. Okey, macam cikgu buat tadilah. Dia akan jadi jalan kerja yang sangat banyak. So start dengan 0, okey, sama dengan sampai 8. Okey, kat sini ialah 2. So dia nak lebih besar daripada 8. Lebih besar daripada 2. So dia nak kawasan ni. Okey, so dia banyak jalan kerja sebab kita akan start dengan 3 kan. 3 tambah 4, 5 sampai 8. Jadi kaedah dia satu lagi kita boleh gunakan 1 tolak dengan PX sama dengan 0. Tolak lagi dengan PX sama dengan 1. Okey. Tersilap ni rasanya kena tolak lagi dengan PX sama dengan 2 lagi sebab 2 ni tak termasuk. So tolong tambahkan jalan kerja awak kat sini. Okey, tolak dengan PX sama dengan 2. Okey. So tolong betulkan di sini ya. Kena tolak lagi dengan PX sama dengan lebih besar daripada 2. Okey, kita masuk kepada bahagian yang terakhir iaitu nilai mean, variance dan sisihan piawai bagi suatu taburan binomial. Okey, kalau untuk mean, okey ni simbol mean. Okay, nilai mean kita akan dapat N darab P. Okey, untuk variance, okey, untuk variance adalah ni simbol untuk variance. Variance kuasa 2 sama dengan ni ada kuasa 2 ya kalau variance N PQ. Okey, manakala sisihan piawai kita punca kuasa variance. Okey, cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan mean, variance dan sisihan piawai dalam subtopik 5.3 nanti. Okey, sebab dia lebih mudah untuk lihat dalam bentuk graf. Okey, ini adalah soalan contoh 11 dalam buku teks. Okey. Kajian mendapati 95 rakyat Malaysia yang berumur 20 ke atas mempunyai lesen memandu. So ini sebenarnya 95 ni adalah P lah kebarangkalian yang ada lesen memandu iaitu 0.95. Okey, jika 160 orang dipilih. So ini ialah nilai N. Okey, jangka secara rawat daripada kumpulan itu jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun ke atas mempunyai lesen memandu. Okey, so sebenarnya kita sedang mencari, okey, so kita sedang mencari mean lah. Jangkakan bilangan rakyat Malaysia sebab mean ni maksudnya purata dia. Okey, so N sama dengan 160 daripada maklumat soalan. Nilai P ialah 0.95, manakala nilai Q ialah 0.05. So macam tadi mean sama dengan N darab P. So N ialah 160 darab 0.95. So kita akan dapat mean dia, maksudnya bilangan jangkaan rakyat Malaysia yang ada lesen umur 20 tahun ke atas adalah seramai 152 orang daripada 160 orang. Okey, kemudian disuruh cari variance dan sisihan piawai. Okey, so variance ialah NPQ. Okey, so 160 darab 0.95 darab 0.05 iaitu kita akan dapat 7.6. Okey, manakala sisihan piawai ialah punca kuasa NPQ. So punca kuasa 7.6 kita akan dapat 2.757. Okey, ini adalah soalan buku teks muka surat 162, latihan kendiri 5.8 soalan 1. Suatu pemboleh ubah rawat diskrit X bertaburan binomial iaitu X binomial dengan N dan P. Dengan mean ialah 45. So kita tahu maklumat soalan di sini ialah mean sama dengan 45 dan sisihan piawai sama dengan 3. So cari nilai N dan P. Okey. So kita akan dapat dua persamaan kat sini. Satu persamaan untuk mean, lagi satu persamaan untuk sisihan piawai.
So, untuk persamaan pertama, NP sama dengan 45. So, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, manakala persamaan kedua daripada sisihan piawai, okey, variance sama dengan NPQ iaitu sisihan piawai kuasa 2 kan? Okey, so NPQ sama dengan sisihan piawai kuasa 2. So, NPQ sama dengan 3 kuasa 2 lah, iaitu sama dengan 9. Okey, ini ialah persamaan yang kedua. Okey, bagaimana kita nak menggunakan kedua-dua persamaan ni untuk mencari nilai salah satu kan? Okey, so daripada kat sini kita akan buat NPQ, persamaan yang kedua, kita bahagikan dengan NP. Bahagikan dengan NP sebab nanti kita boleh potong NP tu tinggal Q sahaja. So kita boleh cari nilai Q dahulu. So kita akan dapat 9, okey, persamaan kedua 9 bahagi dengan 45. So kita akan dapat Q sama dengan 0.2. Okey, so tapi soalan nak cari nilai N dan P. Okey, so nak dapatkan nilai P, 1 tolak 0.2. So nilai ni ialah 0.8. So P sama dengan 0.8. Okey, bagaimana nak cari nilai N? Kita masukkan dalam persamaan. Okey, min N darab P iaitu N darab 0.8 sama dengan 45. So nak dapatkan N, okey, 45 bahagi 0.8 akan dapat 56.25. Tapi awak kena ingat ya, N ni ialah bilangan. So tak logik lah bilangan manusia ke ataupun bilangan benda dalam bentuk perpuluhan. So N sama dengan 56. Okey, ini adalah soalan terakhir untuk video kali ini. Okey, soalan buku teks muka surat 162, soalan keempat. Dalam suatu kajian, didapati bahawa 3 daripada 5 orang lelaki dewasa gemar menonton perlawanan bola sepak. Maksudnya 3 daripada 5. Okey, ayat dia ni, dia tak direct. Maksudnya sekarang ni 3 daripada 5 ialah 0.6. Jadi ini sebenarnya kebarangkalian orang lelaki dewasa suka menonton perlawanan bola sepak iaitu 0.6. Okey, kemudian dikata 1000 orang dewasa dipilih. Okey, ini adalah nilai N lah. Okey, dan dia nak cari min dan sisihan piawai bagi bilangan lelaki dewasa yang gemar menonton perlawanan bola sepak. Okey, so kita tahu P ialah 0.6. Okey, daripada 3 daripada 5 orang ni cikgu dah tukarkan pada bentuk 0.6 perpuluhan. Okey, so Q ialah 0.4. Okey, so N sama dengan 1000. Okey, so dia suruh cari min. Okey, tak ada masalah lah. 1000 darab 0.6 dapat 600. Sisihan piawai ialah punca kuasa NPQ. So kalau cikgu tekan punca kuasa NPQ 1000 darab 0.6 darab 0.4 ialah punca kuasa 240. Okey, sebab awak dah belajar dalam bentuk set. Okey, tukarkan dahulu kepada set termudah. So, kita akan dapat 4 punca kuasa 15. Okey, itu sahaja untuk tajuk ini. Cikgu harap semua dapat menjawab latihan yang diberikan. Stay safe. Thank you.